Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Syazwan bin Syafri. Hari ini saya akan mengulas sebuah novel yang bertajuk Murtad, karya Hasrul Rizwan. Hasrul Rizwan juga dikenali sebagai Mat Gon di dalam dunia cyber kerana beliau turut aktif di dalam blogging. Bakat menulis beliau bermula dengan menulis cerpen. Jadi novel Murtad ini adalah karya pertama beliau untuk keluar dari alam seorang cerpenis. Novel ini diterbitkan oleh syarikat fiksi iaitu syarikat yang menerbitkan novel-novel yang bertemakan urban dan contemporary. Novel ini mempunyai sebanyak 323 halaman termasuk muka surat hadapan. Novel ini bertemakan thriller, jadi terdapat banyak babak-babak pergaduhan dan pembunuhan di dalam novel ini. Cetakan pertama novel ini pada Jun 2012 dan di tangan saya ini adalah cetakan ketujuh yang dicetak pada Mei 2014. Bahasa yang digunakan oleh penulis dalam novel ini adalah bahasa Selangor dan terdapat beberapa bahasa-bahasa kesat. Dan novel ini juga turut mempunyai dialek Kedah kerana dua orang watak utama dalam novel ini iaitu Adam dan Akil datangnya daripada negeri Jelapang Padi itu. Novel ini mempunyai 3 trilogi. Novel yang pertama ialah novel Murtad, yang kedua novel yang bertajuk Tuhan dan yang terakhir ialah novel yang bertajuk Kisos. Penulis juga turut menerapkan unsur-unsur Islam di dalam novel ini. Sebagai contoh kita dapat lihat di muka surat 47. Adam berdiri di belakang hamparan sejadah untuk menunaikan solat sunat qobliyah subuh yang baginya adalah salah satu solat yang paling banyak kelebihannya. Nilainya dikatakan lebih berharga walau dipertaruhkan seluruh isi dunia ke atasnya, maka ia takkan dapat menyamai apa yang Allah ganjarkan kepada 2 rakaat solat sunat qobliyah subuh. Ini adalah salah satu contoh unsur-unsur Islamik atau hukum ahkam Islam yang diceritakan oleh penulis dalam novel ini. Plot novel ini bermula apabila Adam dan Akil iaitu sepasang kembar berhijrah ke Kuala Lumpur daripada Kedah untuk mencari rezeki selepas ibunya meninggal dunia. Bapanya telah hilang semenjak mereka kecil lagi. Setibanya di Kuala Lumpur, mereka terus pergi ke tempat temu duga itu, tetapi malangnya majikan di tempat temu duga itu menghina atau mempersendakan Islam selepas Adam bertanyakan tentang polisi syarikat mengenai solat. Selepas kejadian itu berlaku, mereka terus pergi mencari masjid yang berdekatan untuk menunaikan solat. Tanpa mereka sedari, mereka telah diekori oleh Mr. T atau Talha yang berminat akan mereka apabila melihat dua beradik ini telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan seorang wanita daripada dijadikan pelacur. Selepas isyak, mereka berniat dan berhasrat untuk tidur di masjid itu sehingga keesokan harinya. Tanpa mereka sedari, Mr. T atau Talha telah meninggalkan sekeping kad di dalam beg mereka. Pada keesokan harinya, mereka berdua menyedari akan kad itu dan menghubungi nombor yang tertera pada kad itu. Apabila Mr. T menjawab panggilan itu, Mr. T mengarahkan mereka berdua untuk pergi ke sebuah gudang. Selepas pergi ke sebuah gudang itu, disitulah bermulanya kerjaya mereka sebagai pembunuh upahan untuk membunuh orang-orang yang murtad dan tidak mahu kembali ke pangkal jalan. Selepas 6 tahun mereka bekerja sebagai pembunuh upahan untuk membunuh orang-orang murtad, mereka tidak pernah mengenal identiti sebenar Mr. T atau Talha. Perkembangan novel ini bermula apabila Adam dan Akil berjumpa dengan pasangan masing-masing, iaitu Adam berjumpa dengan Maria manakala Akil bertemu dengan Zulaikha. Maria ialah anak kepada Gaus iaitu ketua gangster yang telah murtad, manakala Zulaikha anak Pak Razak, pemilik gerai Mirbus yang mereka berdua sering lewati. Pertemuan mereka tidak seperti pasangan-pasangan yang lain apabila Adam menyelamatkan Maria dalam salah satu insiden kebakaran, manakala Akil menyelamatkan Zulaikha ketika Zulaikha sedang diculik. Pak Razak dan Gaus mempunyai konflik apabila konco-konco Gaus sering mengganggu kedai Pak Razak dan meminta duit perlindungan daripada Pak Razak. Klimaks novel ini bermula apabila Talha mengarahkan Adam dan Akil untuk membunuh Gaus. Dalam masa yang sama, Gaus menyedari bahawa perkara ini akan berlaku dan mengarahkan konco-konconya untuk menculik Talha. Dalam masa yang sama, Maria iaitu anak kepada Gaus telah diarahkan untuk menghubungi Adam dan Akil dan menjemput mereka untuk makan malam. Pada malam kejadian, identiti Talha telah dibocori oleh Gaus dan Adam menyedari bahawa majikan yang mengarahkan mereka selama 6 tahun ini adalah ayah kandungnya sendiri. Selepas Talha dibunuh apabila ditembak tepat di kepala oleh Gaus, Adam pula diasap bertubi-tubi. Ketika Akil sedang menyelamatkan Adam, tembakan Akil tersasar dan terkena kepada Maria. Akibat perkara tersebut, Gaus telah marah dan mengarahkan konco-konconya menculik
Zulaikha dan adiknya iaitu Anis. Pada malam itu juga, Pak Razak telah dibunuh dan Zulaikha dan Anis telah dicolik dan dibawa ke sebuah gudang. Adam dan Akil menyedari perkara tersebut pada keesokan harinya. Ketika cuba menyelamatkan Anis dan Zulaikha, Gaus telah ditembak oleh Akil tetapi tidak mati. Riwayat Gaus telah ditamatkan oleh Zulaikha sendiri. Perleraian novel ini berlaku apabila Anis dan Zulaikha mengikut Adam dan Akil pulang ke kampung halaman mereka di Kedah. Setibanya di sana, Akil dan Zulaikha telah bernikah dan mengusahakan bendang tinggalan arwah ibu mereka. Sebagai penutup, banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada novel ini. Sebagai contoh, kita sebagai umat Islam perlu mengukuhkan akidah dan iman kita supaya tidak terpesong daripada agama Islam. Dalam novel ini juga, penulis banyak melakukan kesilapan apabila terbalik menggunakan nama Adam dan Akil, dan ia akan memeningkan dan menyusahkan pembaca untuk memahami situasi yang sedang berlaku. Novel ini turut tidak disarankan kepada mereka yang berumur 13 tahun ke bawah kerana bahasa yang digunakan agak kasar dan tidak sesuai. Akhir kata, mari kita berusaha bersama-sama menjadikan Malaysia negara membaca 2030. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.